والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الله العزيز: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang punya dunia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala merahmati akan pertemuan kita pada malam ini insyaallah. Yang semulakan pengurusi Mas Surau, kursi-kursi bendahari, DK para imam, bilal siap, para asatizah, ibu ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah taala. Jadi insyaAllah malam ini kita bersuri, kita berbincang, bermuzakarah tentang hebat Allah, besar Allah Ta'ala. Jadi tajuk hari ini kita sambung yang subuh itu. Jadi empat tajuk lebih kurang itu tajuk ini. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum Allah Ta'ala jadikan kita, sebelum Allah jadikan kita, dipanggil Allah Ta'ala menakluki. Sifat ini adalah sifat kudrat. Kudrat ni adalah sifat ma'ani. Kalau tuan-tuan ngaji sifat 20 jumpa. Kudrat ni adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni makna dia sifat yang sabit dengan zat Allah Ta'ala. Apa? Sifat yang sabit dengan zat Allah Ta'ala. Mana sifat ma'ani dia ada 7. Yang pertama, kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, bashar, kalam, sama, bashar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, bashar, kalam. Ada 7. Sifat ma'ani ini ada 7 yang sabit dengan zat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah sifat kudrat. Sifat kudrat dan sifat iradat. Kudrat dan iradat ini adalah sifat ma'ani bagi zat Allah Ta'ala. Jadi kudrat ni dia menakluki pada kita ni ada 7 benda. Dia takluk, dia 7 benda. Yang pertama sekali nama dia Saluhil Qadim. Sebelum Allah jadikan kita ni, Saluhil Qadim pada perancangan. Allah Ta'ala patut dan azali mengetahui daripada dulu lagi akan kejadian kita. Nak jadikan kita ni, tak jadikan lagi tapi nak jadikan kita. Lepas tu dia ada qabdah. Qabdah ni dalam genggaman Allah Ta'ala. Nak jadi ataupun tak nak jadi ataupun nak tukar. Lepas tu ada tanjili hadis. Tanjili hadis ni mana dia keluar? Buat ada soalan ke? Ni tanya soalan ni. Terpanjang tak saya belum tanya soalan. Lepas yang ketiga, tanjili hadis. Tanjili hadis mana dia Allah Ta'ala keluar pelaksanaan yang baharu. Kalau bab iradat pula, dia ada saluhil qadim, maknanya patut dan azali. Lepas tu ada lagi satu tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni pelaksanaan yang dahulu. Sebelum Allah nak jadikan kita, Allah Ta'ala dah tetapkan. Sebelum Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala dah tetapkan kita. Ulama sebut al-mumkinat, al-mutaqabilat, al-sittah. Sebelum kita tanjizi hadis ataupun sebelum kita dijadikan. Al-mumkinat, al-mutaqabilat, al-sittah. Mana benda yang berlawanan. Contoh putih ke hitam, biru ke merah. Itu Ustaz dah beritahu dah. Ni nak nyambung yang subuh itu. Pelingat dah kuliah kita. Jadi ketentuan Allah Ta'ala itu dah. Ketentuan Allah Ta'ala itu kita dah mana dia ketentuan Allah Ta'ala itu mendahului kita. Jadi hari ini kita semua duduk di dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita ni duduk di dalam qada dan qadar Allah. Kehidupan kita hari ini, tuan-tuan sekalian, kehidupan hari ini, keadaan kita hari ini, yang mendahului itu qada Allah Ta'ala. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Dia mendahului benda itu. Jadi Allah Ta'ala sebelum tanjizi hadis, dia ada saluhil tanjizi qadim.
Dia tanjizi hadis, tanjizi qadim. Mana qadim dulu, baru datang yang baru. Allah Ta'ala dah tetapkan gitu. Maka ketetapan Allah Ta'ala ni memang kita tak boleh lari. Kan, buruk baik semua datang daripada Allah Subhanahu. Memang tak boleh lari dengan takdir Allah Ta'ala. Kita nak yang ni sampai mulai. Nak yang ni sampai mulai. Kita tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala mendahului. Takdir Allah Ta'ala itu mendahului kita. Memang kita tak boleh nak buat apa-apa apabila Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi kita perlu terima. Suka tak suka kita perlu terima. Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita usahakan tu hidayah pula jadi. Bukan makna kita tak dapat apa yang kita nak. Dia punya keputusan, kegagalan, tidak. Kadang-kadang apa yang dia nak, apa yang kita nak, bukan semua yang dapat. Apa yang kita nak, bukan semua yang dapat. Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah dah mendahului kita dah tuan-tuan sekalian. Itu sebab ilmu Allah tidak boleh berubah. Ilmu Allah tak boleh berubah. Kadang-kadang Allah tahu, kadang-kadang tidak. Tak boleh. Ilmu Allah Ta'ala tak boleh berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah takdir Allah Ta'ala. Yang mengubahkan takdir itu adalah Allah Azza. Jadi saya nak baca sikit dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengenai manusia ni, kita ni memang tidak boleh lari daripada takdir Allah Ta'ala. Memang tak boleh lari. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, Allah dah tetapkan ahli syurga, ahli neraka. Memang dah tetapkan. Kita ni topik kita ke mana, seat kita ke mana, Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi ketetapan itu kita tak tahu. Allah yang tahu, malaikat pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, ghaib. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, melainkan yang diberitahu. Barulah diketahui oleh malaikat dan Rasul. Jadi kita ni tak boleh lari daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab yang tertolak lain yang datang lain. Kan itu kita bincang lah, kan, nak milih itu elok-elok, kan, nak milih itu kalau fikir apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala, bukan susu hati. Nanti Allah Ta'ala tanya kita, kan. Bismillah. Jadi apabila satu-satu ketetapan itu dah terjadi, jadi itulah yang dinamakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang mukhallaf, orang beriman ni wajib kita tahu. Wajib kita tahu, wajib kita faham, wajib kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Manusia tidak boleh lari daripada takdir Allah Ta'ala. Dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, mereka tidak boleh lari daripada takdir Allah yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah kepada seseorang manusia itu. Jadi takdir Allah mendahului kehidupan kita. Dia dahulu. Jadi kalau kita nakkan sesuatu, bencikan sesuatu, benda yang benci itu datang, yang kita nak tu lagi. Itu dinamakan takdir Allah Ta'ala. Masalah kau tak ada bang. Semua ada masalah. Masalah atas muka bumi semua ada. Yang paling penting dia cara kita nak menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Cara kita nak menyelesaikan masalah itu. Masalah ni ada, tak boleh kita nak elak atas muka bumi dengan masalah. Tak boleh. Memang Allah Ta'ala hidupkan kita untuk susahkan. Susahkan diri kita untuk agama Allah Ta'ala. Sebab tertib dia. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala hantar, disusahkan untuk menaikkan agama Allah Ta'ala. Memang kita disusahkan untuk menaikkan agama Allah Ta'ala. Memang itu qadar kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf, buat baik, cegah munkar, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi memang ketetapan Allah Ta'ala itu dah ada lah, takdir itu. Dengan arti kata yang lain, seseorang manusia sepanjang hidupnya tertakluk di bawah takdir Allah yang Maha Esa dan berkuasa. Walaupun mereka berusaha dengan sedaya upaya untuk lari daripada takdir Allah, mereka tidak akan dapat lari daripada takdir Allah Ta'ala itu. Jadi kita ni tak boleh lari takdir Allah. Kita tak ada. Kalau mana tu dah datang, dah Allah Ta'ala tentukan, kita nak apa-apa. Memang tak boleh apa-apa tuan-tuan sekalian. Sebab kita ni di bawah qabdah. Qabdah ni mana kita di bawah genggaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah hidupkan kita macamnya. Kita ni kategori tajiri tadi. Awal dia saluhi qadim, lepas tu qabdah dalam genggaman Allah Ta'ala, lepas tu tajiri hadis. Allah Ta'ala dah keluarkan kita dah. Sekarang ni kita kategori tajiri hadis. Lepas tu dalam Allah Ta'ala keluarkan kita duduk di dalam genggaman Allah Ta'ala. Sekarang ni kita di dalam genggaman Allah, dinamakan qabdah. Apa nama dia? Qabdah maknanya genggaman Allah Ta'ala. Allah itu hidup dalam genggaman Allah Ta'ala. Bukan sewenang-wenangnya kita ni boleh hidup bila, nak mati bila. Allah Ta'ala yang tentukan nak hidupkan kita lama lagi ataupun nak matikan kita. Itu sebab kadang-kadang tertib dia. Tok tak mati, cucu dah mati. Kadang-kadang cicit dah mati, moyang tak mati. Dah 70, 80, dah 90, kayak 100 lebih, tak mati. Tapi cucu cicit dah pergi dulu kan. Itu bermakna dalam kehidupan kita ni ada genggaman Allah Ta'ala. Jadi bukan sesuka hati kita boleh melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi kita duduk dalam genggaman Allah. Setelah di dalam genggaman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah tentukan kita hidup ataupun mati. Hidup mati kita ataupun dan Allah Ta'ala buat keputusan kita ni mati. Lepas tu dalam mati ni tuan-tuan sekalian, di dalam genggaman Allah Ta'ala lagi. Lepas kita mati, kali kedua tu nak hidupkan, kita mati kali pertama tu nak hidup kali kedua tu yang dinamakan tajiri hadis lagi. Jadi Allah Ta'ala waktu kita mati ni duduk kat kubur, Allah boleh matikan kita terus walaupun Allah Ta'ala hidupkan kita balik. Itu semua keputusan daripada Allah Ta'ala. Jadi dia punya ibrah dia mengenai qada ni. Hidup kita ni ibadah sekalian, keseluruhannya mengikut kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala mahukan, apa yang Allah Ta'ala tak. Kita memang tak boleh lagi dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini ialah kerana sesuatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah akan berlaku dan terjadi kepada diri seseorang itu. Perkara itu tetap dan pasti berlaku dan terjadi. Sebaliknya sesuatu perkara yang tidak ditentukan dan tidak ditetapkan Allah akan berlaku dan terjadi kepada diri seseorang itu. Perkara itu tetap dan pasti tidak akan berlaku dan terjadi. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit. Jadi kalau Allah cakap jadi, maka jadi. Kalau Allah Ta'ala cakap tak jadi, maka tak jadilah tuan-tuan sekalian. Siapa boleh melawan akan takdir Allah Ta'ala? Tak boleh lawan takdir Allah. Jadi kita boleh Allah, mudah-mudahan baik-baik sahaja. Kata fahamlah, mudah-mudahan baik-baik sahaja. Itu atas muka bumi Allah Ta'ala ni tak boleh tak boleh. Tak boleh. Kita nak bagi orang kuih hati dengan konyol kita, nak kuihkan hati jiwa kita ni memang tak boleh atas muka bumi. Dia bukan topik dia. Itu sebab dia ada satu part nama dia as-sabr, nama dia sabar. Nama dia banyak kan bersabar. Memang banyak bersabar. Hidup ni kata Allah, kalau banyak bersabar. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, kita tak akan nampak dia punya mutiara ni, kehebatan dia. Jadi kita perlu sabar. Banyak kerenah kita perlu sabar. Bukan semua bodoh kita buat ni orang setuju. Bukan semua bodoh kita buat ni orang nak, ataupun bukan semua bodoh kita buat orang benci. Jadi kita perlu sabar dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dengan masyarakat kita, kan? Kita perlu sabar. Sebab itulah tujuannya Allah Ta'ala keluarkan kita dan bagi kita hidup atas muka bumi yang dikatakan tajiri hadis tadi. Pelaksanaan yang baharu. Tajiri hadis maknanya pelaksanaan yang baharu.
Kata Rasulullah SAW daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bagi tahu Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Wa ta'lama anna ma asabaka la yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka la yakun liyusibak. Dan dalam engkau yakin bahawa sesuatu bencana yang menimpa diri engkau bukanlah kerana Allah tersalah menimpakan bencana itu kepada engkau. Dan sesuatu bencana yang tidak menimpa diri engkau bukanlah kerana Allah tidak mahu menimpakan bencana itu kepada engkau. Jadi satu-satu bodoh yang bodoh begitu tu, bukan sesuka hati Allah Ta'ala nak bagi, ataupun bukan sesuka hati Allah Ta'ala nak tolak. Memang ditakdirkan kita dah macam tu, tuan-tuan kan? Memanglah ditakdirkan. Allah Ta'ala dia uji kita setakat yang iman kita mampu. Lebih daripada itu tidak. Tidak Allah Ta'ala uji lebih daripada iman yang kita mampu. Jadi bodoh balak yang kono pada diri kita. Balak yang kono pada diri kita tu, kepayahan dan kesusahan memang Allah Ta'ala dah letak, memang Allah Ta'ala dah takdir. Cuma kita tak tahu. Kalau kono tuan-tuan sekalian, inilah yang memainkan peranan kita. Tak adalah kita mau bayar, tak tahu lah. Tak tahu lah kita mau mokak-mokak, tak tahu lah. Tak puas hati, tak tahu lah. Tuan-tuan sekalian, apabila suatu bodoh yang kita hendak tu tak dapat. Kita faham, kita tahu ini adalah kerja Allah Ta'ala. Kita tak usaha kan? Kita tak usaha kan dalam kehidupan ni. Kita tak usaha apa yang kita nak, apa yang kita nak elakkan. Sekali Allah Ta'ala terbalik pula tuan-tuan sekalian. Yang kita usaha ni tak dapat, yang kita nak elak pun pada begitu. Jadi macam mana kita akan beriman ni nak memainkan peranan yang kita ni ada Tuhan, yang kita ni ada Allah. Yang kita ni ada Tuhan, yang kita ni ada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak memainkan peranan bodoh? Nak biarkan kehidupan kita ni jalan yang betul. Nak biarkan apa yang kita imani hari ini mengenai qadar dan qadar ni bodoh yang betul. Jadi tidak sesuatu bodoh itu terjadi mana Allah Ta'ala salah. Kalau orang Syiah, dia beritahu Allah Ta'ala salah turun wahyu. Sepatut turun wahyu kepada Ali Karamullah wajah. Itu gila. Dia cakap Allah salah. Allah Ta'ala salah turun wahyu. Pada turun wahyu kepada Ali, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Gila Syiah ni tuan-tuan. Tunggu poning Syiah ni. Kewel lah sasau Syiah. Dia cakap menyalahkan Allah Ta'ala, salah turun wahyu. Jadi mustahil Allah Ta'ala melakukan kesalahan. Sebab Allah ini kamal, Allah Ta'ala ini kamal. Hadis Rasulullah SAW ini menegaskan sesuatu perkara yang berlaku dan terjadi kepada diri seorang manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sama ada perkara itu baik atau buruk. Nampak? Baik ke buruk datang dari Allah. Bukan yang baik datang dari Allah, buruk datang dari kita. Tidak. Baik itu datang dari Allah, buruk pun datang dari Allah. Sebab lemah, keburukan itu sebab kelemahan kita. Jadi buruk baik datang dari Allah Ta'ala. Jadi apabila makna qadar dan qadar ni, ketentuan ilahi ni dapat kita hadap dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melakukan kekhilafan, kalau kita melakukan satu kekhilafan, macam mana kita nak kembali kepada kekhilafan itu? Kita nak kekuatan kita tidak dihantui dengan khilaf ataupun dengan keburukan yang kita buat. Kadang-kadang orang tak mahu bertaubat sebab dia tak boleh nak maafkan diri dia. Dia tak boleh nak maafkan diri dia. Salah dia dengan masyarakat, salah dia dengan anak, salah dia dengan mak ayah. Kadang-kadang mak ayah tak boleh nak terima anak. Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan sekalian? Sebab kefahaman mengenai qadar dan qadar itu tidak mendukusi dalam hati kita. Memang kita buat salah. Memang kesalahan itu tidak boleh kita pandang mudah ataupun kita biarkan kesalahan itu tidak. Kita rasa menyesal. Satu-satu tahap kita dah tak ada peluang lagi dah. Jadi jahat pun dah tak ada peluang lagi dah. Memang hidup pun memang Allah Ta'ala kunci dah. Syurga dah tertutup dah. Salah tuan-tuan, itu bisikan syaitan semua. Dia menyesal tu. Menyesal tu bagus. Taubat itu sekalian satu kewajipan.
Tapi jangan sampai satu tahap kita bagi tahu yang diri kita ni tak ada harapan dah untuk itu. Dah tahu mana boleh cik dah. Dah cik dah tahu dah cik dah tak ada harapan dah tua nak mati dah nak taubat macam mana. Dah tua tu nak taubat tu nak itu. Tak ada harapan apa Allah Taala pun Allah mana? Allah Taala. Dia tak boleh tak boleh nak maafkan diri dia. Atas sikap dia. Atas sikap dia tak boleh nak tak boleh nak memaafkan diri dia atas dia dan anak dia. Tak boleh nak maafkan. Omak jahat, amak jahat. Sampai satu tahap dia tak boleh nak memaafkan diri dia. Jika dia dah muqaddar dan qadar yang tadi baik buruk kan, yang baik itu suka yang buruk. Keburukan kita dengan izin Allah akan untungkan. Cuma kita janganlah nak menyalahkan akan keburukan itu. Ustaz bukan nak beritahu akan kita ni boleh melakukan kejahatan sewenang-wenang. Tidak. Ini kita nak ambil konsep bagaimana keadaan kita nak naik balik apabila kita ni di dalam keadaan musibah, balak, bencana. Nah, orang kita buat sesuatu kesalahan pada masyarakat tak boleh nak terima kita. Jadi macam mana kita nak kuatkan semangat kita? Adakah keburukan kita ini tidak boleh diubah ataupun tidak boleh diampun? Nah, itu yang ada qada dan qadar baik buruk semua datang dari Allah Taala. Itu keburukan yang kita buat, itu nak menaikkan jazbah semangat kita. Memang Allah Taala tentukan. Bodoh tu tapi janganlah kita seronok dengan keburukan kita. Kita ada kisah silam kita. Kita ada masa silam kita yang dulu punya cerita kan. Tahu dah abang semuka. Tahu dah nak tak boleh apa-apa dah. Belok mati dia bang ni. Tapi macam mana keadaan kalau kita tidak bertaubat dengan Allah Ta'ala? Bismillah. Itu yang kadang-kadang kita ni tak bagi peluang untuk memaafkan diri kita. Kalau kita tak bagi peluang diri kita nak bangkit balik, siapa lagi nak bagi peluang? Jadi peluang yang kita nak tu, itulah pada dan qadar tu. Mana buruk yang kita buat tu, apa kesalahan yang kita buat tu Allah dah tentukan. Jadi kita kena terima kesalahan kita dan kita bertaubat dengan kesalahan kita. Jadi kita bangun balik. Tak adalah kita macam bersalah sangat dengan salah yang lalu. Sampai satu tahap kita dah tak mampu untuk beribadah, bahkan kita biarkan diri kita dalam keadaan bersalah, bahkan kita tak nak baiki akan kesalahan kita. Itu yang qadar itu baik dan buruk semua daripada Allah Ta'ala. Kita nak jadi orang baik, bukan kita nak cakap kita nak baik, tidak. Kita nak jadi orang baik, jadi kita kena bangkitlah daripada kesalahan kita. Bukan terus kita menyalahkan diri kita, bahkan kita rasa bersalah sampai kiamat, sampai satu tahap kita tidak mahu bertaubat dan tidak mahu bangkit daripada kesalahan itu. Jadi baik dan buruk sebenarnya kesilapan semua datang dari Allah Ta'ala. Tetapi yang tahu apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak merasa sesal akan kesalahan dia, bahkan dia menyalahkan pula takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah macam ni keadaannya. Dah macam ni dosa dia, apa dia nak buat? Nah, tak payah nak susah-susah. Inilah takdir Allah Ta'ala. Itu bisikkan syaitan tu. Nah, dia tertipu, lepas itu tertipu lagi dalam taubat dia. Lepas itu yang paling parah dalam dalam ulama menulis kitab Minhajul Abidin, yang paling payah, yang paling parah, yang paling ditakuti, dia berdosa dalam taubat dia. Dalam taubat dia bertaubat, tapi taubat itu dosa. Dalam bertaubat dia berdosa. Kadang-kadang dalam taubat dia rasa hebat. Dalam taubat itu silam ada perasaan ujub dari darjah. Misalnya seseorang itu berusaha dengan sepenuh usaha mencari wang, tetapi wang yang dicarinya itu tidak diperoleh. Walaupun mereka telah berusaha ke sana sini siang dan malam mencari wang tadi, ini kerana Allah belum memberi kepada mereka wang yang mereka cari itu, dan takdir Allah belum menetapkan dan menentukan seseorang itu mendapat wang. Begitu juga ada mereka yang berusaha untuk menjadi seorang pegawai tinggi dan berkuasa dalam pentadbiran, tetapi apabila mereka itu telah sampai menjadi pegawai tinggi dan sudah berkuasa penuh dalam sesuatu pentadbiran,
mereka jatuh menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa pangkat dan tidak mempunyai sebarang kuasa, malah ada di antara mereka akhirnya masuk penjara. Apa tu? Takdir Allah kata kita. Ini ialah kerana takdir Allah yang telah ditetapkan dan ditentukan kepada mereka. Dan ini adalah juga takdir Allah yang tidak seorang pun yang boleh lari daripadanya. Walaupun mereka berusaha dengan sedaya upayanya untuk lari daripada takdir Allah, mereka tidak akan dapat lari, malah mereka tetap menerima takdir Allah Ta'ala. Jadi kita buatlah macam mana kita sekalian pusinglah hidup mana. Kalau Allah Ta'ala takdirkan sebaliknya, maka itulah yang akan terjadi. Jadi benda tu, benda qada dan qadar ni, dia besar kat dalam kehidupan kita, amat penting. Dia akan neutralkan hati kita ni. Ya, pengetahuan kita. Ya, kita marah pun tidak sampai menjadi najis. Nah, kita mengajuk pun tidak sampai menjadi najis. Bahkan kita beranggapan pun tidak sampai menjadi najis. Nah, kita benci ke orang pun tak sampai menjadi najis. Sunnah Rasulullah yang paling besar, tidak membenci akan umat. Sunnah Nabi yang paling besar, tidak benci akan umat. Jadi kita ni tuan sekalian, jangan benci ataupun jangan hati kita kereh nak memaafkan salah orang. Sebab kita tahu apa yang dia lakukan, keburukan itu adalah takdir Allah Ta'ala. Itu cara gitu. Orang yang beriman, fikir orang yang faham mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga suami isteri ingin mendapat anak. Ini masalah anak pula. Segala usaha untuk memperoleh anak telah pun dibuat dan bermacam-macam ubat telah dilakukan, tetapi isteri itu tidak juga hamil. Apa nak buat kak? Bagi suami kahwin lain. Settle salah. Nak buat macam mana ya? Kawan saya berapa tahun tak ada anak. Habis buah makan, buah korek, buah rambut, buah lonjong, gantung pisang. Pisang tu beranak 2 kembar macam ni. Macam-macam. Tak dapat tuan-tuan. Tak ada rezeki dia. Tapi suami dia bagus, tak apa, tak ada masalah. Tak ada cakap nak niat tu. Hebat. Yang ustaz tadi, ustaz bagi pendapat dia tu. Tak ada terima, tak apa lah. Jangan orang timur nampak saya kalau mana kita. Begitu keadaan kan. Itu sebab waktu dia kalau berperang, sahabat dia akan dapat harta rampasan perang. Lepas itu sekali dengan perempuan yang ada perempuan sekali dapat. Okey, apabila perempuan dalam perang dia dapat dalam perang dia dapat perempuan, dia akan jadi hamba. Jika hamba ni tuan-tuan, dia boleh disetujui tanpa dinikahi. Kita jadi hamba. Dia boleh setubuh tanpa dinikah. Okay. Lepas itu sahabat dia cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau disetubuh perempuan tu dah hamil, tak boleh jual. Perempuan hamba kau boleh jual, boleh beli kan, tak boleh nak jual. Sebab perempuan tu dah hamil, dia boleh pelihara anak Ismu. Dan sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kami melakukan azal? Tahu tak azal apa? Tahu azal? Tahu Zul azal apa tu? Tak. Tahu tak azal apa? Pandai tu. Azal ni buang buah. Faham tak? Nak Ustaz Luki ke? Nampak macam ni tak faham. Faham lah tu. Kalau mana buang buah lah. Mana dia tak buang dalam, buang luar. Jadi apabila Rasulullah SAW bagi Rasulullah waktu azal tu, Rasulullah larang. Tak boleh kata Rasulullah. Kalau makna dia nyawa itu Allah Ta'ala bagi, bahkan Allah Ta'ala boleh tarik nyawa. Nah, Allah Ta'ala boleh bagi, Allah Ta'ala boleh tarik. Jadi apa boleh takdir? Kalau manusia tu hidup-hiduplah, kalau tidaklah. Nah, itu sebab Rasulullah tak bagi azal. Tapi adalah ulama bahas mengenai hadis ni kan. Kalau nak berjaga anak satu kan. Nah, beranak tahun tak sampai budak tu tak cukup tahun beranak lagi, cukup beranak lagi banyak. Nah, tak tahu nak anak nombor satu naik kereta pun payah, masya-Allah. Anak ramai. Jadi di situ dibolehkan.
Kan? Tapi kalau kita ni percaya tentang rezeki Allah Ta'ala, lagi banyak anak, lagi seronok. Lagi ramai anak, lagi seronok. Lagi ramai anak, dengan Allah bertambah rezeki. Jadi biar banyak, biar anak-anak, mana anak-anak yang ada, mana-mana yang bini boleh beranak tu, biar beranak. Memang perempuan kau boleh beranak kah? Kan? Beranak. Nah, setahun sekali lah kok. Beranak. Kau ni beranak, lengkap dengan lelaki. Heboh dengan anak orang. Elok anak banyak, ke akhirat senang. Mak yang senang, abah yang senang. Bagi-bagi nanti dosa mak abah. Mak abah nak dosa, masuk syurga. Masya Allah. Itu yang anak ramai tu. Soal-soal. Biar anak ramai. Jangan disatu anak tu. Jangan disatu betul-betul sekalian. Kita ni nak anak ramai tapi dapat 3. Macam mana kan? Tak nambah bini tak setuju. Banyak je lah. Itu pun tak pun nak berani tu. Ya, jadi urusan mendapatkan anak betul-betul sekalian adalah urusan Allah Ta'ala. Sebaliknya ada suami isteri yang tidak mahu anak lagi kerana sudah banyak mempunyai anak, dan kedua suami isteri tadi berusaha mencari ubat supaya tidak melahirkan anak. Tetapi anak mereka bertambah lagi. Ini adalah takdir Allah Ta'ala. Berkiok anak tuan-tuan sekalian banyak. Satu pasukan bola boleh buat. Ramai anak. Kadang-kadang anak perempuan dapat anak lelaki, nak cucu perempuan dapat cucu lelaki. Dan ada juga suami isteri kalau isteri hamil ingin mendapat anak perempuan, kerana tidak seorang pun anak yang perempuan, tetapi yang lahir anak lelaki juga. Ini kesemuanya adalah takdir Allah yang telah dijanjikannya kepada seorang itu, di mana takdir Allah tidak dapat dielakkan dan lari daripadanya. Kerana semua perkara yang berlaku itu sudah di bawah kekuasaan Allah dan mengikut peraturan yang sudah ditetapkannya. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran, mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah, ialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Hud ayat 123, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walillahi ghairus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Baik. Jadi dalam diri kita ni, riwayat sekalian, Allah Ta'ala dah program dah. Program kat mana? Program dekat Lauh Mahfuz. Kita memang tak boleh ubah akan program yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Ilmu Allah Ta'ala tidak akan boleh ubah. Apa yang Allah Ta'ala mahukan, yang Allah Ta'ala tetapkan, yang nampak di depan mata kita tuan-tuan sekalian, itulah yang dikatakan takdir Allah Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan takdir Allah Ta'ala. Mana kemahuan dan kehendak Allah tidak boleh diubah. Kan, kadang-kadang kita nak A dapat B, nak B dapat A. Kadang-kadang kita nak A dapat bodoh lain. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan keadaan diri kita. Kalau kita doa sekalipun, bukan satu kewajipan Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita. Bukan satu kewajipan kita doa. Adakah wajib Allah makbulkan? Tidak. Allah tidak wajib memakbulkan doa kita. Doa kita minta dengan Allah, kita rayu dengan Allah. Adakah wajib Allah Ta'ala memakbulkan doa kita? Tidak. Allah tidak wajib memakbulkan doa, sebab sifat itu adalah sifat harus. Kudrat Allah Ta'ala kepada makhluk yang adalah harus. Nah, kita minta sesuatu bukan kita dapat keseluruhan. Kadang-kadang kita minta sesuatu, Allah Ta'ala tak bagi, Allah bagi bodoh lain. Allah maha mengetahui diri kita. Kalau Allah bagi, kita ni mati jauh dengan Allah. Itu sebab Allah Ta'ala tak bagi apa kita minta, bahkan Allah Ta'ala ganti bodoh yang lain. Kalau kita nak kalau kita doa, Allah Ta'ala akan bagi antara cepat ataupun lambat. Dan Allah Ta'ala ganti akan permintaan kita. Nah, itu sentiasa kita bersangka baik dengan keputusan yang Allah Ta'ala buat. Nah, itu yang qadar yang neutral balik kan. Nah, kita faham, kita tahu, kita tak ada buat benda-benda yang tak baik. Tak dapat, itu sihir. Itu salah. Nah, ada tak dapat kahwin dengan anak orang tua, dia godok, dia bunuh orang tua tu tolak pinang, bunuh. Nah, sihir ni kan.
Sebab apa? Dia tak puas hati. Kalau nak puaskan hati atas muka bumi, memang kita tak boleh. Nak memuaskan hati kita. Untuk memuaskan hati kita, Allah Ta'ala bagi dah satu topik, nama dia akhirat. Itu kita puas macam mana puas dalam tuan sekalian. Itu sebab mati dimatikan. Tidur pun tak ada. Dia Ustaz cerita banyak kali lah. Mati tak ada, tidur pun tak ada. Sebab apa? Nak maksimumkan kekuasaan yang kita tak boleh buat atas muka bumi. Itu kita kena sabar di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kecewa. Nak mula makhluk dinaikkan sekali ni yang ada dapat. Itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita memang nak dia yang naik, itu ada pun ketentuan Allah Ta'ala. Kita jangan kecewa, kita jangan marah. Mungkin sini terjadi sekali hidayah Allah Ta'ala seluruh alam tersebar. Kita tahu perancangan Allah ada banyak. Bahkan dalam diri kita kan, kita sentiasa mengharapkan keampunan dan kita redha dengan ketentuan Allah ada banyak. Memang kadang-kadang kita cakap sabar kan. Yang tak pernah boleh lah. Dia menanggung sabarlah ketentuan Allah. Kita cakap nasihat kawan kita, nak sabar boleh kan. Kalau macam mana keadaan, kita yang menanggung bodoh, kepayahan dan kesusahan. Sabarlah kak. Tak lama tu dah kajak mengajuk balik dah tu. Dia tak kena boleh ya. Nah, ini semua ujian Allah. Yang mula jahat sikit kak, ini Allah ampun dosa akak banyak. Dan dalam nasihat tu dibantai kita. Dan memang tu lah. Antara kita ni Allah Ta'ala uji sebab dosa banyak kafarah tu. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala nak ampun dosa kan. Jadi kita hidup sebagai hamba makhluk Allah ni, sentiasa kita bersangka baik dengan keputusan Allah ada banyak. Sentiasa kita bersangka baik. Nah, kalau tidak macam mana kita nak tahan akan kehidupan kan? Macam mana kita nak tahan akan kehidupan kita? Kadang-kadang orang depan baik, belakang lain. Nah, depan sahabat, belakang dia sahabat tuan-tuan. Nah, depan pijak somut tak mati, belakang gajah dia pijak. Kita nak macam mana tuan-tuan sekalian? Kita nak kuatkan jiwa hati kita macam mana? Nah, dalam rumah tangga kita pun sama, dalam masyarakat kita pun sama, dalam adik-adik kita pun sama. Itulah tuan-tuan sekalian asam dalam kehidupan. Bahkan kita perlu tahu Allah Ta'ala uji kita setakat mana yang iman kita mampu. Selebih itu tak ada tuan sekalian, Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala maha pengetahui bagaimana keadaan jiwa dan hati. Jadi mudah-mudahan malam ni hati kita jadi end balik lah. Menterus balik hati kita tuan sekalian sebab kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, kita orang beriman, hidup kita bukan makhluk, hidup kita kerana Allah Ta'ala. Suatu hari Allah Ta'ala akan panggil kita kan, apa kita punya akal fikir kita ni, umur kita, jiwa hidup kita habiskan untuk siapa, masa muda kita, rezeki kita, ilmu kita, Allah akan tanya di akhirat. Nah, satu persatu Allah Ta'ala akan soal. Jadi kita kena tahan, kita kena sabar akan ketentuan Allah ada wajar. Itulah tuan-tuan sekalian. Habis apa kita nak apa lagi? Nah, itulah ciri-ciri orang beriman. Kuat akan kesabaran yang menanggung akan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada hari ini. Kan, udah-udahlah berpolitik tu tuan-tuan sekalian. Kita hidup macam biasa lah. Kan, mana yang tak baik kita tahu lah. Mana yang baik kita teruskanlah. Alhamdulillah. Udah je. Cukup-cukuplah tuan-tuan sekalian. Kan, pada kopi bercerita ni bercerita. Kan, teruskan kehidupan macam biasa. Bismillah. Yang penting silaturahim kita kena jaga. Nak jaga silaturahim kita. Tak kira lah kita di tempat mana tuan-tuan sekalian. Okay, dalam kuliah kita sekali, dalam jemaah kita sekali, dalam kita walimah pun kita sekali. Tak berpecah hati kita tuan-tuan sekalian, kan? Nah, tak berpecahkan hati kita. Satu hati kita ni tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Nak minta program. Nak tahu lah buat. Tokak tak boleh elok tuan-tuan. Jadi yang penting kita satu hati. InsyaAllah yang penting kita satu hati tuan-tuan. Duduk dalam jamaah. Nah, ini yang khutbah Jumaat baru-baru ni. Sebelum tu nasihat. Baru-baru ni nasihat ambil peduli. Ambil peduli dalam ibadah. Kan, gomam peluyo.
Lepas PRU, Piala bulan datang, sudah tak tidur 2-3 pagi dengan sekalian tahan mata berjaga. Nah, pada mamak dah buka 24 jam. Lepas tu tunggu balik pukul 5 pagi, azan subuh tidur gajah pukul 9 orang tak nak lah macam tu. Tak nak lah macam tu tuan sekalian. Dia wajib nak apa, tuan-tuan wajib siap tampang orang. Dia tak apa lah. Di syurga juga tak apa lah. Mudah-mudahan dia pandang pukul sen kat syurga ni, kat syurga minta maaf, kat akhirat ni. Saya tuntut dia tu. Kau sepatutnya dia tu kan, takkan tak boleh nak tolong dia kata. Dia hebat ke nanti tuan-tuan, ke akhirat kan. Dia hebat ke akhirat. Itu ingat orang zaman, sayang budak dunia. Ingat ke akhirat, ingat tak cik tu sekolah kau. Kau muka-muka cik tak ada marah kau. Ingat tak? Ingat dia bawa gitu, pergi kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi dengan izin Allah, akhir kalam tentang syiar ibrahnya. Jadi hati kita ni jangan sakit mana-mana tuan sekalian. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Satu hati kita, jangan kita doki-doki tuan sekalian. Kita ada satu hati, kita ada satu kalimah, kita ada satu Nabi, kita ada satu Tuhan. Beraktikat kita, berpegang tauhid kita dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita penuh dengan keberkatan dan baik-baik kita tuan sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita, pelihara akan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita dengan orang yang baik, bercampur kita dengan orang yang baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Itu tuntutan Allah Ta'ala jadikan kita atas muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya saja untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita teruskan kehidupan kita, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi hamba makhluk Allah yang beramal, jadi hamba makhluk Allah Ta'ala yang sentiasa sampai baik dengan keputusan dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan hati kita ni tertaut dengan kalimah Allah. Mudah-mudahan kita ni berkasih sayang mengikut apa kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sekian saja perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Qul hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.